mengucapkan salam sejahtera kepada semua. Saya Ni Ilyasana binti Ning Azni, merupakan pengerusi jawatan kuasa pemilihan calon MPP bagi sesi 2022-2023. Jadi, seperti yang kita tahu, pilihan raya bagi Majlis Perwakilan Pelajar UKM telah pun berlangsung dan berlaku persaingan yang sangat kuat di antara dua calon presiden kita. Mereka telah pun mendapat undian yang sama, iaitu sebanyak 324 undian. Bagi kedua-dua calon kita ini, kita akan melakukan satu sesi temuduga untuk memilih calon yang manakah lebih layak menyandang jawatan Presiden MPP pada sesi kali ini. Seterusnya, saya serahkan kepada Timbalan Pengurusi Majlis untuk mengendalikan temuduga bagi pemilihan calon MPP pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Saudari Ilya. Saya, Emilia Putri, selaku Timbalan Pengerusi bagi Jawatan Kuasa Pemilihan Calon MPP akan memulakan sesi temuduga kita pada hari ini dengan calon kita yang pertama, iaitu Cik Nurul Syamimi. Baiklah Cik Syamimi, boleh anda ceritakan serba sedikit tentang latar belakang anda dan boleh nyatakan mengapa anda tertarik untuk menyandang jawatan sebagai Presiden MPP? Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi dan juga Tuan Timbalan Pengerusi. Nama diberi Nurul Syamimi binti Jasim. Saya berumur 21 tahun dan berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Antara sebab mengapa saya tertarik untuk menyandang jawatan ini adalah kerana saya ingin mengembangkan lagi kemahiran kepimpinan yang saya ada. Saya yakin dapat memegang jawatan ini dengan baik berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam berorganisasi pada sebelum ini dan saya juga menyandang beberapa jawatan-jawatan penting. Sebagai contoh, saya pernah memegang jawatan sebagai Naib Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan. Sekiranya saya terpilih untuk menyandang jawatan ini, saya ingin menguruskan kebajikan pelajar dengan sebaik mungkin. Juga saya akan menjadi nadi kepada suara pelajar ke peringkat pentadbiran. Saya rasa itu sahaja pengenalan ringkas berkenaan diri saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syamimi atas jawapan yang diberikan. Saya teruskan dengan calon temuduga kita yang kedua, iaitu Cik Megat. Boleh ceritakan serba sedikit tentang latar belakang anda dan nyatakan mengapa anda tertarik untuk menyandang jawatan sebagai Presiden MPP. Terima kasih kepada Timbalan Pengerusi. Semua boleh dengar suara saya ke? Boleh. Okey, baik, saya teruskan. Nama saya Megat Syafiq Daniel bin Muhammad Nizam. Saya berumur 21 tahun. Saya pelajar tahun 1 Optometri di UKM. Antara sebab mengapa saya menawarkan diri saya untuk jawatan ini adalah kerana merit yang ditawarkan agak tinggi. Selain itu, saya juga ingin mencabar diri dan meningkatkan potensi diri saya dengan menawarkan diri untuk menyandang jawatan ini. Saya berasa sangat yakin bahawa saya mempunyai kriteria-kriteria seperti nilai kepimpinan yang tinggi, bertanggungjawab dan rajin yang sangat diperlukan untuk menjadi seorang Presiden MPP. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Megat. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua bagi sesi temuduga kita pada hari ini. Kita kembali kepada calon kita yang pertama iaitu Cik Syamimi. Boleh ceritakan serba sedikit tentang projek yang anda pernah kendalikan tetapi malangnya projek tersebut gagal dilakukan. Baiklah, soalan yang agak menarik diajukan oleh Tuan Timbalan Pengerusi kita. Berkenaan projek gagal yang pernah saya kendalikan adalah saya ingin petik satu program yang mana program ini dijalankan di Kolej Matrikulasi Kelantan, iaitu kami panggil sebagai Majlis Iftar Perdana, di mana kegagalan yang berlaku pada majlis ini adalah kami menghadapi masalah ketidakcukupan makanan daripada pihak pembekal. Sedangkan pada waktu itu, waktu berbuka telah hampir tiba dan kami menerima pelbagai reaksi daripada pelbagai pihak dan pelbagai aduan daripada para pelajar yang mana kebanyakan daripada mereka menyalahkan pihak MPP di atas masalah yang timbul. Jadi saya mengakui sebenarnya kesalahan yang berlaku ini adalah datang daripada kami sendiri dan juga daripada ketidakcekapan kami dalam menguruskan projek. Dan saya mengambil pengajaran daripada perkara ini untuk menguruskan projek yang akan datang dengan lebih baik. Itu saja. Baiklah, terima kasih kepada Cik Syamimi. Bagaimana pula dengan Cik Megat? Adakah Cik Megat pernah mengendalikan mana-mana projek sebelum ini tetapi projek tersebut gagal dilakukan?
Ya, pernah. Sewaktu dimatrikulasi, saya telah menyertai satu projek inovasi. Kumpulan saya bertukus lumus menyiapkan projek tersebut, namun malangnya kami mendapat tempat ketiga sahaja. Saya melihat ia sebagai sebuah kegagalan lah dan tidak berpuas hati kerana saya yakin bahawa kami boleh mendapat tempat pertama. Baiklah, terima kasih kepada Cik Megat. Terusnya, apa pengajaran yang Cik Megat pelajari daripada mengendalikan projek yang gagal tersebut? Okey, pengajaran yang saya boleh ambil daripada kegagalan projek tersebut adalah untuk belajar redha dengan sesuatu perkara. Bagi saya, Allah tidak akan menguji seseorang hamba di luar kemampuan hamba tersebut dan dialah sebaik perancang. Itu sahaja daripada saya. Baik, bagaimana pula dengan Cik Syamimi? Apa pengajaran yang Cik Syamimi dapat pelajari daripada projek yang gagal tersebut? Baiklah, apa yang saya dapat pelajari daripada insiden yang telah berlaku atau pengajaran yang saya boleh ambil, bagi saya sekiranya kalau kita nak mengendalikan sesuatu projek tu kita kena buat perancangan lebih awal dan secara lebih teliti dan lebih teratur. Dan saya juga belajar betapa pentingnya sesuatu nilai kerjasama dalam ahli organisasi bagi untuk kita menjayakan sesebuah projek tersebut. Sekian saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua calon temuduga kita pada hari ini. Saya serahkan semula majlis kepada Tuan Pengerusi kita jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Timbalan Pengerusi atas beberapa soalan yang diajukan kepada calon kita pada hari ini. Dan saya nak ajukan satu juga soalan dan merupakan soalan terakhir bagi sesi temuduga pada pagi ini. Dan soalan itu berbentuk seperti jika pada masa akan datang anda ada rezeki lah kan untuk jadi Presiden MPP, apakah langkah ataupun perkara pertama yang anda akan lakukan untuk komuniti pelajar UKM itu sendiri? Okay, saya serahkan soalan ini kepada calon Presiden kita yang pertama dulu, Cik Mimi. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi di atas soalan yang diajukan. Bagi saya, apakah yang akan saya lakukan sekiranya saya dilantik ada rezeki menjadi MPP Presiden? Bagi saya antara perkara utama yang akan saya lakukan adalah untuk menaik taraf kemudahan-kemudahan yang terdapat di UKM ni. Seperti mana yang kita memang dah tahu, pihak UKM sebenarnya dah menyediakan kita dengan pelbagai kemudahan, pelbagai fasiliti. Tapi kita dapat lihat beberapa fasiliti memerlukan untuk dititik beratkan dan juga untuk ditambah baik fasiliti-fasiliti ini supaya dia dapat memberikan manfaat yang penuh kepada para pelajar. Oleh itu, sekiranya saya terpilih untuk menjadi Presiden MPP pada kali ini, perkara utama yang akan saya lakukan adalah untuk menaik taraf fasiliti yang ada di UKM. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada calon Presiden MPP kita yang pertama, Cik Mimi. Kerana saya kira jawapan itu cukup bernas untuk dihujahkan. Dan seterusnya, saya tak lupa juga kepada Encik Megat. Apa pula pandangan ataupun apa yang akan dilakukan oleh Cik Megat sendiri sekiranya anda menjadi seorang Presiden MPP? Apa tindakan anda untuk pelajar komuniti UKM itu sendiri? Silakan. Untuk apa yang akan saya lakukan untuk komuniti pelajar UKM adalah saya akan menganjurkan konsep sempena meraihkan penubuhan ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar yang baru. Hal tersebut kerana sudah menjadi trend pada masa sekarang untuk mengadakan aktiviti sebegini untuk memberi keseronokan kepada warga universiti terutamanya kepada para pelajar. Selain itu, saya juga akan usahakan untuk menggugurkan perintah berkurung setelah pukul 12 malam kepada para pelajar. Ini adalah kerana saya rasa peraturan ini sudah lapuk untuk zaman globalisasi kini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga diucapkan kepada calon Presiden MPP kita yang kedua, iaitu Cik Megat atas jawapan yang baik sebentar tadi. Baiklah, sebelum saya mengakhiri majlis kita pada pagi ini, saya nak bertanya, adakah Tuan Timbalan nak beri sebarang komen ataupun pendapat ke? Tiada.
Okey, kalau begitu saya rasa itu saja setakat ni. Baiklah, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung majlis temuduga kita pada hari ini. Bagi sesi temuduga calon presiden untuk Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kami akan berbincang dan menghubungi mereka yang lebih layak untuk menyandang jawatan Presiden MPP di masa akan datang. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pemilihan Calon MPP dan terima kasih juga kepada calon-calon kita pada pagi ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.